Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi tengah hari 23 November 2020 bersama saya, Lia Amira Anarigos. Tumpuan berita, susulan ancaman wabak COVID-19 yang masih lagi belum ada penghujungnya, semestinya kerjasama dan bantuan daripada semua pihak amat diperlukan. Menurut Menteri di Jabatan Ketua Menteri, Integriti dan Ombudsman, Datuk Talib Zulkifli, setiap masyarakat perlu akur dan sentiasa menyokong tindakan barisan hadapan dalam membanteras penularan pandemik ini. Kalau semua pihak bekerjasama menyokong frontliners, kita akan menang. Tema ini jangan mereka kita belum menang, belum selesai. We have to hit that. When can we hit 000? Not one day, not 2 days. Bukan seminggu, sebulan. Bukan sebulan, 2 bulan, sampai hidup kosong. Beliau berkata demikian dalam Majlis Lembaga Kemajuan Bintulu BDA serah sumbangan kepada Kelab Rekreasi Pejabat Kesihatan bertempat di Poliklinik Bintulu pada Sabtu. Mengenai bantuan tersebut, Pegawai Kesihatan Bahagian Bintulu yang juga penasihat bagi Kelab Rekreasi Pejabat Kesihatan, Dr. Melvin Chung Sian Liang, menzahirkan penghargaan dan terima kasih kepada pihak BDA atas sumbangan yang cukup bermakna itu. Saya selaku penasihat Kelab Rekreasi Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada pihak Lembaga Kemajuan Bintulu atas sumbangan yang diberikan. Saya percaya sumbangan yang diberikan ini akan dapat mengurangkan bebanan dan memberi manfaat kepada masyarakat Bintulu. Sumbangan disampaikan oleh Timbalan Pengerusi BDA Haidar Han Azkar Han sebanyak RM20,000. Berita seterusnya, penghuni Rumah Naga dan Rumah Jackson Atid, Kampung Rasau Engkelili menarik nafas lega apabila menerima sumbangan daripada Kerajaan Sarawak susulan kebakaran yang berlaku ke atas rumah panjang mereka pada 16 September lepas. Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti Datuk Francis Harden Hollis yang mewakili Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak Sarawak KWKPK Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, bantuan tersebut merupakan sumbangan yang diluluskan Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg di bawah KWKPK untuk disalurkan kepada mangsa kebakaran menerusi Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak. Sumbangan adalah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan termasuk kos bantuan yang dibayar kepada ketua isi rumah, kos bantuan awal makanan ketika berlaku kebakaran dan kos bantuan catuan makanan ketika mangsa berada di pusat pemindahan sementara selama 2 minggu. Berikut pula, Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain Unifor telah memperuntukkan dana sebanyak 1.3 juta ringgit kepada permohonan yang diterima dari kawasan Tasik Biru. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tasik Biru, Datuk Henry Harry Jinet berkata, peruntukan yang disalurkan itu adalah mengikut permohonan yang diterima dahulu dan juga mengikut kertas kerja permohonan. Jadi ini peruntukan yang bergerak Sarawak. Sebab Sarawak itu lagi 50 miliar peruntukan Sarawak Unifor. Sarawak ada dia, ada 10, Sarawak ada semula 50. Jadi Sarawak itu 50 miliar. 50 miliar pun dan kawasan Tendor ini 6 miliar permohonan. Ini disuara oleh itu. Menurutnya lagi, Pusat Khidmat Dun Tasik Biru akan sentiasa memastikan setiap jumlah peruntukan yang dimohon kepada Unifor dipenuhi. Beliau berkata demikian semasa majlis penyerahan cek Unifor Fasa 2 tahun 2020 bagi kawasan Tasik Biru di Kampung Sudoh Singai Bau pada Ahad. Berikut merupakan peruntukan yang disalurkan Unifor bagi Fasa 2 di Tasik Biru. Selanjutnya, satu projek program transformasi luar bandar RTP Sistem Peparitan Kampung Pinggan Jaya kini telah disambung semula selepas tergendala akibat pandemik COVID-19. Menurut Adun Demak Laut Dr. Hazlan Abang Hibni semasa ditemui selepas meninjau pelaksanaan pembinaan Sistem Peparitan Kampung Pinggan Jaya pada Sabtu, projek sepanjang 300 meter itu dibina dengan kos berjumlah RM350,000 pada 21 Oktober lepas. Katanya mengikut jadual asal, projek pembinaan Sistem Peparitan Kampung Pinggan Jaya itu dijangka siap pada 19 Mac 2021. Siapnya projek itu kelak akan dapat menyelesaikan masalah banjir kilat dan pengaliran air yang lebih terurus dan lancar.
Seterusnya mengenai air terjun Rimuan di Kampung Sangai Empani Mawang yang mampu menjadi produk pelancongan baharu di Serian. Adun Kedup Martin Ben memberitahu beliau secara peribadi kagum melihat keindahan kawasan di sekitar air terjun tersebut. Justru beliau berharap ia dapat menjadi tarikan pelancongan bukan sahaja kepada penduduk setempat, malah kepada orang luar. Semasa melakukan tinjauan di lokasi air terjun Rimuan Sungai Sangai pada Sabtu, Martin menambah beliau bersedia menyalurkan peruntukan bagi memajukan kawasan air terjun berkenaan. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Ikuti berita selanjutnya pada edisi malam. Pelbagai berita terkini Sarawak boleh didapati di Facebook, Instagram, Twitter, aplikasi Telegram UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.